Assalamualaikum, selamat datang ke channel Azman Ishak. Pernah tak korang terfikir, tiap kali korang ambil video, terutamanya dalam studio, perkara yang paling melecehkan adalah nak transfer daripada kamera pergi kepada komputer sebelum proses edit. Boleh tak kita skipkan benda tu? Dah halang-halang kita buat dalam studio kan. Daripada kamera terus pergi dalam komputer tanpa perlu nak transfer 2-3 kali. Nak tahu? Nak tahu? Nak tahu? Kejap lagi aku kongsi. Ni cerita perkongsian sikit lah. Biasanya kalau aku buat video terutamanya dalam studio, tujuan untuk orang kata apa, screencast ataupun aku nak buat tutorial, selalunya aku lebih suka cara yang mudah tanpa perlu 2-3 kali transfer. Kat sini aku nak kongsikan dengan korang macam mana aku set up. Ok, yang pertamanya kita akan bercerita pasal perkakasan. Perkakasan yang ada kat sini aku bahagikan lebih kurang ada 3 komponen utama lah. Yang pertamanya confirm kamera, yang keduanya adalah mikrofon, dan yang ketiganya adalah komputer. Kamera yang aku gunakan sekarang adalah hanya menggunakan kamera daripada mobile phone. Aku tak pakai kamera DSLR ke ataupun webcam. Kalau kau nak compare webcam yang harga sampai 4-500 untuk kualiti HD, kenapa tak kau pakai kau punya handphone je untuk record video, betul tak? Sekarang ni lepas daripada kamera kita pergi kepada mikrofon. Kau boleh gunakan juga mikrofon jenis USB. Tak payah nak mahal-mahal. Pada aku dalam RM50 ke atas tu kualiti dia agak bagus jugalah berbanding RM50 ke bawah tu. Jangan ambil yang murah sangat sebab nanti kan adalah yang korang tak puas hati dari segi body dia ke ataupun daripada segi kualiti dia ke. Ambil yang RM50 ke atas. Seterusnya aku bercerita pasal komputer. Komputer ni kalau boleh untuk editing memang kita perlukan komputer yang agak average komputer lah, average komputer. Perkara yang kedua iaitu perisian ataupun orang putih kata software. Yang pertamanya aku menggunakan software iVCam. Aku install software ni dalam handphone aku supaya aku boleh sambungkan handphone aku ke dalam komputer dan menggunakan dia punya kamera sebagai USB kamera. Pendek cerita, aku jadikan aku punya handphone sebagai webcam lah, tapi webcam yang canggih, mempunyai full HD kamera. iVCam ni bila dia dah ada dalam kita punya handphone, dia perlu juga ada dalam kita punya komputer. Dia macam client and server and client punya software lah. Maknanya daripada handphone akan memancar, kemudiannya daripada komputer akan menerima signal tersebut sebagai virtual USB kamera. Seterusnya aku menggunakan Filmora sebagai aku punya video editor untuk aku susun aku punya footage dan juga aku punya raw video lah. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali, kalau kau tengok dekat aku punya screen sekarang ni, aku menggunakan OBS. Untuk rekod dalam studio ni tanpa perlu orang kata susah-susah nak lebih-lebih sangat nak editing, aku menggunakan OBS. Jadi dalam OBS aku menggabungkan audio, aku menggabungkan video dan sikit-sikit motion graphic. Dalam OBS ni adalah key utama aku untuk aku rekod aku punya video. Sebagai contohnya, aku nak buat animation beralih daripada satu scene kepada scene yang lain, seperti aku nak hilangkan logo yang ada dekat sini. Macam tu, aku hanya menggunakan shortcut pada keyboard untuk menukarkan aku punya scene. Seterusnya untuk kembalikan kepada scene yang asal, aku hanya menggunakan shortcut. Kemudian dia kembali. Jadi aku menggunakan OBS, aku dah siap-siap susun aku punya layout. Aku dah siap susun aku punya scene. Kalau aku nak cerita satu persatu secara detail, benda ni jadi akan panjang. Sekarang ni aku ceritakan konsep dia, macam mana aku menggabungkan kesemua sekali ke dalam OBS. Dan kemudiannya hasil daripada video tu, aku dapat satu video yang sangat panjang. Kemudian orang kata potong-potong-potong dalam Filmora untuk menjadikan aku punya keseluruhan video. Daripada OBS, aku dah buat aku punya scene tu ada shortcut. Sebagai contoh, aku nak pergi ke Betaflight, jadi aku cuma perlu menekan butang nombor 3. Kemudian aku tekan shortcut shift enter lah, itu aku punya shortcut. Dan kemudian kalau kau tengok sini, muka aku ada dekat bawah tu, dekat yang kecil tu. Kemudian keseluruhan screen aku boleh buat screencast. Kemudian daripada sini aku terus boleh kembali kepada screen asal. Okey, tak lupa juga dalam kepentingan OBS ni,
Okey, kalau korang tengok sini sebenarnya aku menggunakan dua OBS dalam masa yang sama. Maknanya screen 1 dan screen 2. Screen 1 untuk tujuan aku punya screencast lah. Korang boleh perhatikan kat sebelah atas ni dia ada preview dan juga program. Jadi bahagian preview adalah bahagian yang kita sedang susun dia punya scene, dan bahagian program pula bahagian yang sedang ke udara sekarang. Kalau ikut kira orang gunakan OBS ni untuk tujuan streaming ataupun siaran secara langsung. Tapi pada aku tak salah sekiranya korang mengaplikasikan OBS ni untuk tujuan rakaman, kerana fungsi dia sangat powerful lah pada aku. Sikit je lah aku tunjuk. Sebagai contoh dekat screen kat sini, kalau aku nak bertukar daripada program, aku nak hilangkan tulisan, aku cuma perlu tekan aku punya shortcut key. Jadi aku punya main dekat, kalau kau tengok dekat program sini, aku dah hilangkan dia punya tulisan. Okey, sebelum aku terlupa, tadi aku ada cerita pasal software IV Cam. Pada aku sangat convenient bila aku sambung daripada mobile phone aku terus kepada komputer melalui USB. Jadi handphone aku akan bertindak sebagai USB kamera. Kau bayangkan kau punya kamera handphone yang canggih tu, berapa megapiksel tu, lepas tu jadi kau punya webcam. Bila aku menggunakan software IV Cam ni, dia ada satu client kat dalam komputer. Jadi aku boleh pre-set up dulu siap-siap kat dalam komputer, kemudian aku terus record aku punya video tanpa perlu aku nak tengok back screen kat belakang. Kalau tidak jenuh juga. Aku nak pergi godek-godek kat belakang, tekan start, tekan stop, memang leceh gila. Aku skipkan kerja tu semua, aku terus remote pergi dekat komputer. Boleh dikatakan komputer aku sedang remote aku punya kamera sekarang. Software ni adalah software berbayar. Aku purchase dekat Google Play. Tak silap aku harga dia dalam 16 hingga 20 ringgit kot. Aku pun dah lupa. Nanti aku check balik dan aku letakkan link dalam description. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Salam ceria, jaga diri baik-baik. Salam PKP 2.0. Okey, bye.